أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada malam ni kita akan teruskan insya-Allah pengajian kita menerusi kitab keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karangan Al-Allamah Ad-Doktor Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Jadi kita teruskan ya tuan-tuan dan puan-puan daripada muka surat berapa? Daripada muka surat 99. Jadi malam ni kita teruskan kitab ni insya-Allah, kitab umat Nabi Muhammad, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada muka surat 99. Tajuknya adalah kelebihan ucapan amin. Ya, terima kasih Tuan Azumi Hashimu. Assalamualaikum Ustaz Tariq dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang join dengan saya pada malam ni. Baik, kita teruskan ya insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua sihat semua. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa nak tanya, bolehlah ya, komen dekat bawah tu, saya akan jawab komen tu insya-Allah. Boleh ya? Suara saya clear kan? Suara saya clear tak? Kalau clear, okeylah. Kalau tak clear, mohon tolong bagi tahu ya. Baik. Muka surat 99, tajuknya kelebihan ucapan amin. Kelebihan ucapan amin. Telah berkata Tuan Syekh, pengarang kitab ini, antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ucapan amin yang bermaksud, ya Allah perkenankanlah doa kami. Keistimewaan ini adalah antara beberapa keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menimbulkan rasa hasad kepada orang Yahudi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, perkara yang menjadikan Yahudi berasa dengki kepada kamu ialah kerana kamu dikurniakan ucapan salam dan juga takmin, iaitu amin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzakara 'indahu al-yahudu faqala dzukira 'indahu al-yahudu فقال إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله بها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. Bermaksud, orang Yahudi berasa dengki kerana kita dikurniakan solat Jumaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita telah diberi petunjuk sedang mereka telah sesat dengannya.
Dan Allah Ta'ala telah menentukan qiblat yang menjadi petunjuk kepada kita dan mereka sesat dengannya. Dan kerana ucapan amin kita di belakang imam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok hadis ni bahawa Nabi SAW telah menyatakan ada 3 kelebihan yang Yahudi dengki dengan umat Islam. Yahudi dengki dengan umat Islam. Ya, sebelum saya teruskan, terima kasih Abang Zahudin. Salam buat yang dikasihi Ustaz Tariqo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala berkati Abang Zahudin dan sekeluarga yang sentiasa menemani saya dalam kuliah online saya ni, dan semua pendengar-pendengar sekalian. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua, insya-Allah. Saya tadi pukul lepas maghrib ada kuliah maghrib dekat satu masjid ni, dekat Masjid Al-Falah. Ya, ada kuliah maghrib dekat Masjid Al-Falah, USJ 9. USJ 9 ke USJ 19 ya. Jadi dalam masjid tu saya ada kongsikan sedikit kepada jemaah masjid berkenaan apa kelebihan-kelebihan yang dikurniakan kepada orang-orang yang sentiasa bergelumang dengan ilmu hadis Nabi SAW. Orang yang sentiasa sibukkan diri dia mendengar hadis, belajar hadis, mempelajari hadis, mengajar hadis, membaca kitab-kitab hadis. Apa kelebihan-kelebihannya? Antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang selalu membaca dan mempelajari hadis dan selalu mengamalkan hadis yang dia belajar. Okey. Ya, antara kelebihan tersebut adalah mereka ini golongan yang banyak mendapat doa daripada Nabi SAW. Orang yang sentiasa bergelumang dengan ilmu hadis, maksudnya bergelumang dengan sunnah Nabi, mereka ini golongan yang sentiasa dilimpahkan dengan rahmat Allah berkat doa daripada baginda Nabi SAW. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, bahawa Rasulullah SAW pada satu ketika beliau membaca doa, Allahumma arham khulafai, ya Allah berkati, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifah aku, kata Nabi. Apa maksud khalifah, tuan-tuan? Kita selalu dengar kalimat khalifah, betul? Kita selalu dengar kalimat khalifah. Dalam bahasa Melayu pun dah ada khalifah Rashidin, khalifah tu, khalifah. Apa maksud khalifah? Khalifah ni daripada sudut bahasa bermaksud pengganti. Kenapa dinamakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali itu sebagai khalifah? Kerana mereka lah yang menggantikan baginda Nabi SAW untuk memerintah umat Islam, untuk melindungi dan menjaga umat Islam. Jadi khalifah bermaksud pengganti. Jadi Nabi baca doa, ya Allah rahmatilah pengganti aku, pengganti aku. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, siapa pengganti-penggantimu yang Nabi doakan supaya mereka dapat rahmat? Maka Nabi SAW pun bersabda, alladzina ya'tu min ba'di wa yuhyuna sunnati wa yuballighunaha linnas, atau kama qala Nabi. Nabi menjawab, yang aku doakan khalifah-khalifah aku itu tadi adalah mereka yang datang setelah aku, maksudnya setelah kewafatan Nabi, dan mereka menghidupkan sunnah-sunnahku dan mereka menyampaikannya kepada orang lain. Jadi inilah golongan yang Nabi doakan mereka supaya mereka dilimpahkan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Golongan yang menghidupkan sunnah Nabi. Siapa golongan yang menghidupkan sunnah Nabi? Menghidupkan sunnah Nabi ni, tuan-tuan, mestilah kau nak belajar dulu.
Konolah belajar dulu apa sunnah apa tak sunnah Sunnah macam ni kalau macam ni tak sunnah. Belajar hadis-hadis Nabi yang dengannya menyebabkan tertegaknya sunnah Nabi. Bermula nak melaksanakan sunnah Nabi itu mesti dengan caranya mempelajari hadis dulu. Macam kita pernah belajar sebelum ni, Nabi menceritakan tentang kelebihan-kelebihan azan, satu sunnah. Jadi bila kita baca hadis-hadis itu, kita pun praktikkan, kita pun jadi Bilal, kita pun selalu melaungkan azan. Itu namanya tegakkan sunnah Nabi. Nabi kata, kalau orang tahu apa kelebihan duduk saf pertama, mereka akan sanggup mengundi untuk dapatkan saf pertama. Jadi saf pertama itu adalah sunnah. Bila kita belajar hadis-hadis tentang kelebihan sunnah Nabi, kita pun cuba menghidupkan sunnah itu. Dan macam sekarang, kita tengah belajar tentang kelebihan amin. Kelebihan ucapan amin. Ini adalah sunnah. Bila kita dapat menegakkan sunnah tersebut, itulah dia kelebihan-kelebihannya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bermula daripada ilmu. Bermula daripada belajar ilmu hadis. Kemudian diterjemahkan menjadi praktik sunnah itu dalam kehidupan seharian. Yang melayakkan seseorang itu dapatlah keberkatan doa Nabi SAW. Nabi telah mendoakan agar orang-orang seumpama ini yang menghidupkan sunnah Nabi, menyampaikan sunnah Nabi kepada orang ni, Nabi telah doakan dia ni mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni sebenarnya kita sedang merebut doa Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan yang selalu hadir dalam majlis-majlis hadis. Saya mengajar kitab hadis Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari di Sahah Al-Ja'fari di Senawang, Taman Marida, setiap hari Ahad 9 pagi. Alhamdulillah ramai tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Tengok Abang Rizal hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abang Arif ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abang Zahudin ada. Makcik-makcik ramai yang datang. Kita belajar hadis-hadis Nabi tentang akhlak. Hari Sabtu kita belajar hadis-hadis Nabi tentang hukum, kitab Bulughul Maram. Malam ni kita belajar hadis-hadis Nabi tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan, suatu yang melayakkan diri kita yang hina, yang banyak dosa ini, layak untuk dapat doa, keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi khususkan doa baginda yang kita sebutkan tadi itu kepada mereka yang menghidupkan sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi itu tidak akan hidup melainkan setelah kita ada ilmu tentang hadis, tentang sunnah Nabi itu sendiri. Sebab itu biar kita ni sentiasa ada semangat. Di samping kita belajar fiqah, di samping kita belajar akidah, di samping kita belajar tasawuf, di samping kita belajar bahasa Arab, Masya Allah. Di samping tu semua tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita ada bersungguh-sungguh, kita ada minat, kita ada kesedaran belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kelebihannya, fadilatnya cukup hebat. Yang saya sebutkan tadi itu baru satu kelebihan untuk orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ni. Baru satu kelebihan, iaitu mereka dapat berkat doa daripada Nabi. Ada puluhan kebaikan, ganjaran-ganjaran lain yang tak dapat saya kongsikan sekarang. Nanti kita relay kita kongsikan dalam kuliah kita berkenaan apa dia kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan kepada mereka-mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menegakkan sunnah Nabi itu tidak mungkin terlaksana melainkan setelah mempelajari sunnah itu sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, clear kat situ ya, insya-Allah. Ada soalan, kalau nak tanya silakan. Ya, ada makcik bertanya, belajar bahasa Arab dah mula ke Ustaz?
Belum lagi ya. Saya sebenarnya tengah kena kejar ni dengan Abah Arif ni. Sebab saya dah janji saya akan mengajar bahasa Arab tu insya-Allah. Cuma modul dia tu tak siap-siap lagi ha. Sibuk nang kulu kili tak sampai nak nulis modul dia tu. Jadi tunggu saya sampai menulis itu, lepas saya siap modul tu mulalah kita belajar. Ya, insya-Allah nanti kita akan war-warkan. Jangan risau, time nak mula tu kelas tu nanti Abang Arif akan pastikan semua ahli saha mesti akan dapat makluman. Ya. Bahasa Arab tu insya-Allah, kelas bahasa Arab kita akan buat ya, insya-Allah, mudah-mudahan dipermudahkan. Doakanlah saya ni ada kelapangan masa dan juga ada kesihatan yang baik supaya dapat buatlah benda lah tu ya, insya-Allah. Nanti dah belajar bahasa Arab kan, senang. Besok dah belajar bahasa Arab tu kan, senang. Nanti kalau ada syekh-syekh datang, tak payah pakai terjemah dah. Makcik-makcik apa semua, tuan-tuan semua faham bahasa Arab tu kan, tak payah pakai penterjemah. Khidmat syekh tu, Abang Arif ko, Abang Rizal ko, yang khidmat masyayikh ni senang. Selambuk dia speaking dengan syekh tu dalam bahasa Arab kan, selambuk ya kan. Jadi senang. Jadi insya-Allah kita akan buat kelas bahasa Arab tu, cuma tak tahulah bila tuan-tuannya. Kita akan cuba buat insya-Allah. Terima kasih Puan Makcik Kamsiah yang bertanya tadi. Okey, kita teruskan. Ni jauh juga melencong ni. Apa cerita ni tuan-tuan kan? Okey, kita patah balik ya. Amin. Ya, amin. Baik, hadisnya Nabi SAW telah bersabda, 3 perkara golongan Yahudi mereka berdengki dengan umat Islam. Kata Nabi, orang Yahudi merasa dengki kerana kita dikurniakan dengan 3 perkara, kata Nabi. Solat Jumaat, menghadap kiblat 2, dan juga ucapan amin dalam sembahyang. Apa kita faham daripada hadis ni tuan-tuan dan puan-puan? Bila Nabi kata Yahudi berdengki dengan umat Islam kerana 3 perkara ni, jadi maksudnya apa? Apa yang kita faham? Agak-agak apa yang kita faham daripada kata-kata hadis Nabi yang Nabi SAW telah bersabda Yahudi berdengki dengan umat Islam pada 3 perkara. Apa yang kita faham tuan-tuan? Cuba komen sikit. Tuan-tuan cuba komen. Apa yang tuan-tuan faham daripada hadis Nabi ni? Ada yang sudi nak komen tak? Salah tak apa, tak kena marah pun. Salah tak apa, tak ada salah tu dah. Ada siapa nak tolong komen sikit? Apa maksud bila Nabi kata Yahudi berdengki dengan umat Islam pada 3 perkara? Okey. Kalau tak ada komen, tak apalah, saya jawab. Saya ingat siapa komen tu bolehlah saya belanja dia makan nanti Tapi sebab komennya tak ada, jawapannya tak ada, jadi saya jawab sendirilah. Nanti senang saya belanja diri saya sendiri je. Okey. Maksud Nabi, antara yang kita kena faham daripada hadis Nabi tadi, bahawa Yahudi berdengki dengan umat Islam pada 3 perkara ni. Maksudnya adalah Yahudi tidak dapat. Yahudi tak dapat 3 perkara ini. Maksudnya apa? Maksudnya 3 perkara ini adalah keistimewaan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan pada Yahudi, tidak diberikan kepada Nasrani, tidak diberikan kepada Majusi, tidak diberikan kepada mana-mana umat yang lain. 3 perkara yang Nabi sebut tadi hanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Yahudi dengki dengan umat Islam. Tuan-tuan, kau tak masuk akal kalau Yahudi pun dapat juga benda tu. Buat apa dia nak dengki dengan kita? Betul tak? Kalau Yahudi pun dapat benda tu, takkan dia dengki dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad. Dia tak dapat. Sebab dia tak dapat,
maka dia berdengkilah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 3 perkara yang Nabi sebut dalam hadis ni khusus keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tidak diberikan kepada mana-mana umat yang lain. Faham tuan-tuan dan puan-puan? 3 perkara. Pertama, solat Jumaat. Yang kedua, menghadap kiblat ketika sembahyang. Maksudnya menghadap Kaabah ketika sembahyang. Sebab nabi-nabi sebelum ini, mereka juga ada yang menunaikan solat tapi mereka tidak menghadap kiblat. No, bukan menghadap Kaabah. Kiblat mereka ke arah Masjidil Aqsa. Bahkan pada awal-awal kita umat Islam, pada zaman Nabi sembahyang, pada tahun pertama Nabi SAW di kota Madinah, umat Islam, Nabi, para sahabat semua sembahyang menghadap mana tuan-tuan? Tahun pertama Nabi sembahyang menghadap Masjidil Aqsa. Kerana Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kepada umat Islam. Masuk tahun kedua, barulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Quran perintah. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah supaya umat Islam menghadap Kaabah. Jadi Kaabah ni sebenarnya kiblat umat Islam kedua. Kiblat umat Islam yang kedua. Yang pertama Masjidil Aqsa. Jadi Yahudi berdengki dengan umat Islam sebab umat Islam diberikan kiblat yang lebih mulia, iaitu Kaabah. Mereka tidak diberikan kiblat Kaabah. Umat Islam yang diberikan kiblat Kaabah. Okey. Yang ketiga adalah mengucapkan amin. Saya nak tarik balik daripada awal. 3 kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikurniakan untuk umat-umat yang lain. Pertama, solat Jumaat. Solat Jumaat itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kelebihan yang cukup mulia, kelebihan yang cukup agung yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tahu hari Jumaat ni banyak kelebihan-kelebihan dia, betul? Kita tahu hari Jumaat ni banyak kelebihan-kelebihan dia. Saya saja nak tanya, tuan-tuan tahu tak ada berapa banyak kelebihan pada hari Jumaat? Tuan-tuan tahu tak berapa banyak kelebihan yang Allah Ta'ala letak pada hari Jumaat? Agak-agak berapa banyak kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan pada hari Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau salah tak apa, cuba try jawab sikit kan. Berapa banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada hari Jumaat? Keluar dulu Ustaz. 30 minit lagi masuk waktu solat maghrib. Ya, baik. Baik makcik. Makcik Kamsiah ni daripada mana ni? Daripada Mekah kot Pergi umrah Sebab kita orang kat Malaysia ni dah pukul berapa dah? Kat Malaysia ni dah pukul 10. Ya, mungkin Makcik Kamsiah mungkin mungkin di Mekah Baik. Agak-agak tuan-tuan, berapa banyak kelebihan Oh, Makcik Kamsiah ada kat umrah. Alhamdulillah. Semoga diterima segala amal ibadat. Semoga diterima umrah dan juga diterima ziarah Nabi SAW. Tahniah kepada Makcik Kamsiah. Patutlah saya terkejut kan. Tiba-tiba baru nak sembahyang maghrib tak? Kita ke sini dah pukul 10. Betul lah tu. Kat umrah, masya-Allah. Mudah-mudahan semua yang sedang mendengar ni dapat berkat doa daripada orang yang sedang menunaikan umrah ni, insya-Allah. Ya. Dengan Haji Zul. Ya. Lupalah Haji Zul pergi umrah dah. Okey, baru teringat. Haji Zul dengan Makcik Kamsiah sekarang di umrah. Jangan lupa doakan kami ya. Baik, saya kembali kepada soalan asal. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak kelebihan yang ada pada
Masya Allah. Di Mekah, di Madinah sedang hujan ya. Masya Allah. Di Madinah sedang hujan. Ya, semoga semua yang sedang mendengar kuliah kita ni mendapat keberkatan berkat doa orang yang berada di kota Madinah, dalam keadaan kota Madinah sedang basah dengan hujan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala kabulkan semua doa-doa Haji Zul dan juga Makcik Kamsia, insya-Allah. Mudah-mudahan kita juga terselit masuk dalam doa-doa mereka, insya-Allah. Baik, berapa banyak tuan-tuan kelebihan yang Allah Ta'ala letakkan untuk pada hari Jumaat yang mulia ni. Terima kasih Abang siapa? Tuan Azumi kata 7. Abang Rizal kata 5 boleh. Tuan Jetni kata ada 10. Baik, terima kasih semua yang menjawab. Ada jawapan lain? Okey. Dalam sebuah kitab karangan Imam Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti, beliau ada mengarang satu kitab tajuk dia Nurul Lum'ah fi Khasa'is Al-Jum'ah, cahaya yang bersinar pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Dalam kitab ni Imam Suyuti mention 101 kelebihan hari Jumaat. Berapa tuan-tuan? 101 kelebihan hari Jumaat. Ada kitab ni kat saya ni depan mata ni kebetulan memang kitab ni depan saya. Keistimewaan hari Jumaat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 101. 101 kelebihan yang Allah Ta'ala letak dalam hari Jumaat menurut Imam Suyuti. Mungkin kalau menurut ulama lain mungkin lebih lagi. Kita tak tahu kan. Imam Suyuti letak 101. Boleh bayang tak 101 kelebihan Allah Ta'ala letak pada hari Jumaat? Masya Allah, tabarakallah. Antaranya doa yang mustajab. Antaranya macam-macam ya hadis. Banyak kelebihan-kelebihan. Banyak. Kalau saya baca kelebihan-kelebihan ni 3 hari 3 malam tak habis tuan-tuan. Sebab 101 kelebihan hari Jumaat yang telah disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau ini. Hebat, cukup hebat. Jadi patutlah golongan Yahudi dengki, cemburu tengok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan dengan hari Jumaat yang dalamnya ada 101 kelebihan, bahkan mungkin lebih lagi. Tu dia, baru tahu kita kan. Sampai apa hal pula Yahudi duk berdengki pula. Apa hal Yahudi berdengki pula dengan kita sebab hari Jumaat lah pun. Berapa ramai umat Islam mereka hakikatnya tidak menyedari kelebihan hari Jumaat. Di sisi mereka hari Jumaat sama macam hari-hari lain. Berapa ramai yang memandang hari Jumaat tu sama macam hari-hari lain. Sedangkan Allah Ta'ala telah menjadikan pada hari Jumaat itu 101 kelebihan. Mana mungkin hari Jumaat itu sama dengan hari-hari lain? Mana mungkin hari Jumaat itu sama dengan hari-hari lain? Mana ada hari-hari lain yang Allah Ta'ala letakkan dalam tu 101 kelebihan? Yahudi dapat kelebihan hari Sabtu. Apa yo sangat hari Sabtu? Nasrani dapat kelebihan hari Ahad. Orang Kristian hari Ahad dia pergi gereja, dia pergi church, dia buatlah ibadat dia kat situ kan. Hari Ahad untuk orang Kristian, hari Sabtu untuk golongan Yahudi, hari Jumaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kelebihan hari Sabtu? Apa kelebihan hari Ahad? Dan 101 kelebihan pada hari Jumaat. Patutlah diorang dengki ya. Patut diorang dengki tuan-tuan dan puan-puan ya. Secara ringkas, itu kelebihan hari Jumaat. Sepatutnya kita bangga, kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah kerana Allah Ta'ala kurniakan kita hari Jumaat yang mulia. Dan itu adalah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tak diberi kepada mana-mana umat yang lain. Baik. Itu kelebihan pertama yang kata Nabi. Sesungguhnya Yahudi, mereka jealous, mereka dengki dengan umat Islam disebabkan hari Jumaat ni. Okay, kelebihan nombor 2 pula apa dia? Kelebihan nombor 2 adalah umat Islam diberikan anugerah dapat solat itu menghadap kiblat Kaabah. Kenapa Kaabah ni begitu special tuan-tuan dan puan-puan sampai Yahudi merasa dengki? Kerana Kaabah ini adalah tempat para nabi-nabi terdahulu. Kaabah ini dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Para nabi-nabi semua pernah bertawaf di Kaabah, menyedari bahawa Kaabah itu mempunyai kelebihan yang begitu besar, dan umat Islam diberikan peluang untuk berkiblatkan kepada Kaabah. Maka dengkilah golongan Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak macam mana kisah sejarah? Kisah sejarah macam mana kita dapat menghadap kiblat di Kaabah ni? Siapa tahu macam mana kisah dia? Macam mana perjalanan story dia? Sebab kenapa kita menghadap Kaabah? Asalnya kita menghadap Masjidil Aqsa. Macam saya katakan tadi, pada tahun pertama hijrah Nabi SAW sampai di kota Madinah, tahun 1 tu masih semua menghadap Masjid Aqsa lagi tu. Nabi dan para sahabat semuanya sembahyang menghadap Masjidil Aqsa. Lepas 1 tahun, masuk tahun kedua, kalau tak silap saya, baru Allah Ta'ala memerintahkan supaya Kaabah tu bertukar daripada menghadap kiblat, daripada menghadap Masjid Aqsa, menghadap Masjid Haram, menghadap Kaabah. Tu berlaku pada tahun kedua. Cuma nak tanya, sebab apa Allah perintahkan supaya kiblat itu ditukar daripada Masjid Aqsa kepada Masjid Haram, ke Kaabah? Kenapa Allah tak biarkan sahaja kita sembahyang menghadap Masjid Aqsa sampai sekarang? Mesti ada sebab kan? Takkan sahaja-sahaja Allah Ta'ala tukar kiblat. Asalnya menghadap Masjid Aqsa, lepas tu menghadap Kaabah pula. Ada dia punya hikmah ataupun ada dia punya sebab musabab. Siapa boleh komen sikit? Cuba tuan-tuan komen sikit. Siapa tahu? Siapa tahu tuan-tuan? Kenapa Allah Ta'ala memberikan baik, saya kongsikan jawapan ya. Ada jawapan daripada Abang Zahudin. Rintihan umat Islam ketika itu tak ingin kongsi kiblat Aqsa. Mungkin betul jugalah ya, mungkin betul juga salah satu sebabnya. Tapi sebab yang lebih jelas, lebih clear, sebabnya adalah walaupun asalnya menghadap Masjid Aqsa, tapi Nabi SAW teringin supaya umat Islam berkiblatkan Kaabah.
Nabi SAW sentiasa menginginkan supaya Kaabah tu yang menjadi kiblat. Sebab Kaabah tu kan tempat Nabi SAW lahir. Nabi SAW lahir di Mekah, membesar di Mekah. Nabi SAW sentiasa bertawaf mengelilingi Kaabah. Bahkan ketika Hajarul Aswad itu terjatuh daripada tempatnya kerana berlakunya banjir yang besar di Mekah ketika zaman Nabi, terjatuhnya Hajarul Aswad, Nabi yang dipilih untuk meletakkan Hajarul Aswad semula di tempatnya. Jadi Nabi begitu sayang dan cinta dan kasih kepada Kaabah itu. Maka semenjak disyariatkan salat, dan salat kena menghadap Masjidil Aqsa, daripada awal lagi Nabi sentiasa berharap supaya Allah Ta'ala jadikan kiblat umat Islam ini di Kaabah, bukan di Masjidil Aqsa. Sebab Nabi sayang dengan Kaabah. Maka Allah Ta'ala memuliakan keinginan Nabi. Allah Ta'ala memuliakan keinginan Nabi. Nabi tak minta lagi kepada Allah. Nabi belum lagi minta doa, ya Allah bagilah kiblat kami Kaabah. Belum. Ya Allah tukarkanlah kiblat kami daripada Masjid Aqsa, biarlah kami menghadap kiblat. Biarlah kami menghadap Kaabah. Nabi belum doa lagi. Allah Ta'ala mengetahui bahawa hati Nabi ni suka dan cinta kepada Kaabah. Dan hati Nabi ni begitu ingin supaya solat menghadap Kaabah. Maka Allah pun perintahkan agar kiblat itu ditukar menghadap Kaabah. Allah perintahkan dalam keadaan Nabi belum minta lagi. Nabi hanya dalam hati sahaja. Perkara ini menunjukkan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi terdotik dalam hati, baru Nabi teringin dalam hati, tak sampai lagi nak doa pada Allah, Allah dah bagi dah. Allah dah kabulkan. Sampaikan dalam satu riwayat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, Sayyidah Aisyah kata, ajaibnya ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terlalu laju mengkabulkan segala keinginan hati kamu. Sayyidah Aisyah kata, apa yang Nabi ingin sahaja, pap Allah Ta'ala bagi tu. Belum sempat lagi nak minta, angkat tangan. Sampai Sayyidah Aisyah cakap macam tu. Alangkah lajunya Allah Ta'ala kabulkan keinginan dalam hati kamu. Salah satunya kiblat ni lah. Bila Nabi teringin nak ngadap kiblat di Kaabah, Allah Ta'ala turunkan ayat suruh tukar kiblat menghadap Kaabah. Demi apa? Demi nak menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi nak menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan betapa Allah mencintai kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Hebat tuan-tuan dan puan-puan. Beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada soalan daripada Tuan Azumi Hashimu. Perubahan arah kiblat berlaku setelah dapat ilham daripada Allah ketika Nabi sedang bersalat. Betul ke? Betul. Ya, betul. Saya sebenarnya kena cek sikit lagi. Seingat saya tuan-tuan dan puan-puan, ya, ketika itu Nabi SAW sedang sembahyang menghadap Masjidil Aqsa. Nabi tengah sembahyang masa tu. Nabi sedang sembahyang masa tu, tengah menghadap Masjid Aqsa. Nabi tengah-tengah sembahyang itu, maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala suruh menghadap Kaabah. Nabi tengah sembahyang menghadap kiblat Masjidil Aqsa. Tengah-tengah sembahyang menghadap Masjidil Aqsa, tiba-tiba turunnya wahyu. Turunnya wahyu daripada Allah.
menyuruh supaya Nabi SAW tukar arah kiblat ke arah Kaabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang pernah pergi menunaikan umrah, pernah pergi kota Madinah Al-Munawwarah, cuba ingat balik. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan pergi ziarah, ada satu masjid kat Madinah tu, nama dia Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Siapa pernah ziarah Masjid Qiblatain? Masjid, ada satu masjid, bukan Masjid Nabawi lah, tak jauh lah daripada Masjid Nabawi tu. Ada satu masjid nama dia Masjid Qiblatain. Apa maksud Qiblatain? Dua kiblat. Masjid dua kiblat. Apa maksud masjid dua kiblat ni? Apa maksud masjid dua kiblat? Iaitu di masjid itulah Nabi sembahyang menghadap Masjid Al-Aqsa, turunnya wahyu, Nabi terus sembahyang menghadap Masjidil Haram, menghadap Kaabah. Jadi Nabi pernah sembahyang di situ menghadap dua kiblat. Mula-mula menghadap Masjid Al-Aqsa, lepas tu menghadap Kaabah. Maka sebab itu dipanggil masjid itu Masjid Qiblatain. Dan dalam masjid itulah, ketika Nabi sedang sembahyang di masjid itulah, turunnya wahyu menyuruh Nabi SAW untuk menghadap Kaabah. Jadi sempena itu, masjid itu dipanggil dengan panggilan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Kerana pernah Nabi sembahyang di masjid itu menghadap kiblat yang pertama, Masjid Aqsa, dan pernah juga Nabi SAW sembahyang di masjid itu menghadap kiblat yang kedua, kiblat iaitu Kaabah. Tu. Siapa mana ya, mudah-mudahan ada rezeki siapa-siapa yang akan pergi umrah nanti sampai di kota Madinah, jangan lupa ziarah Masjid Qiblatain. Okay, dulu kalau kat Madinah tu banyak masjid-masjid yang perlu kita ziarah, tuan-tuan. Di Masjid Nabawi tu confirm lah banyak tempat-tempat kita kena ziarah. Dekat-dekat Masjid Nabawi tu adanya rumah Sayyidah Khadijah, adanya rumah Sayyidina Abil Arqam bin Abil Arqam, tempat yang mula-mula Nabi SAW jadikan. Sorry, itu semua kat Mekah ya, kat Mekah ya, di Mekah tu. Kat Masjidil Haram tu ada rumah Sayyidah Khadijah, ada rumah Abil Arqam. Kalau kat Masjid Nabawi pun banyak juga. Jadi yang penting yang pergi masjid, yang pergi Mekah Madinah tu, dia kena banyak. Kalau yang pergi Mekah Madinah tu, kalau boleh dia pergi ziarah. Ada masjid-masjid yang perlu diziarahi. Antaranya kalau di Mekah tu ada Masjid Jin, ada Masjid Syajarah, Masjid Pokok, ada Masjid Qiblatain yang saya tengah cerita tadi ni. Masjid Qiblatain tu di Madinah. Masjid Jin, Masjid Syajarah tu di Mekah. Ada Masjid Rayah, tempat Nabi cacat bendera, jadi masjid. Itu Masjid Rayah dipanggil. Itu di Mekah. Ni tempat-tempat ni elok kita pergi ziarah, kita tahu apa yang berlaku di situ. Kenapa masjid tu dipanggil sebagai Masjid Jin? Kenapa masjid itu dipanggil Masjid Syajarah, Masjid Pokok? Tempat Nabi SAW panggil pokok, pokok tu tercabut akar dia, pokok tu datang berjalan, datang jumpa Nabi. Pokok tu berjalan datang jumpa Nabi. Tuan-tuan cuba buat. Cuba tuan-tuan pergi ke luar rumah, kejap lagi, panggil pokok datang. Tengok pokok tu datang tak? Tercabut tak akar dia datang kat tuan-tuan. Time tuan-tuan panggil. Ini Nabi panggil pokok tu datang kat Nabi. Maka dinamakan tompek itu tompek Masjid Syajarah, masjid pokok. Ada Masjid Rayah, tompek Nabi pernah cacat bendera. Itu Masjid Rayah. Banyak masjid tuan-tuan ya. Di sekeliling kawasan Masjidil Haram tu banyak masjid. Dekat masjid di Madinah pun kita ada Masjid Qiblatain. Ni kita ada juga Masjid Quba. Masjid Quba iaitu masjid pertama yang Nabi bina sebelum bina Masjid Nabawi lagi. Masjidil Quba, tempat solat Jumaat yang pertama sekali diadakan dalam Islam, itu di Masjidil Quba. Jadi yang pergi umrah tu, insya-Allah mudah-mudahan semua daripada kita dapat rezeki pergi umrah tuan-tuan.
Mudah-mudahan semua daripada kita ada rezeki dapat pergi umrah, dapat ziarah Nabi SAW. Jadi kalau kita pergi tu jangan lupa, jangan lepaskan peluang menziarah ke tempat-tempat ni, insya-Allah. Baik, ada soalan daripada Abang Zahudin di sini. Nabi tukar arah kiblat ketika sedang solat. Hurai sikit Ustaz. Senang je, Nabi menghadap Masjid Al-Aqsa. Turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Saya ingat saya nak terus buka Quran. Dalam surah Baqarah memang Allah Taala sebut, bila dapat je wahyu tu, Nabi terus menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Kaabah. Daripada Masjid Al-Aqsa, Nabi tengah sembahyang menghadap Masjid Al-Aqsa. Bila turun saja wahyu, Nabi terus berputarlah, Nabi berpusing menghadap Kaabah Al-Musharrafah. Maka tempat Nabi yang tengah sembahyang itu dipanggil dengan Masjid Qiblatain. Baik. Jadi saya just nak terangkan bahawa umat Islam diberikan satu anugerah yang hebat. Kita sembahyang menghadap Kaabah. Sebabnya apa? Sebabnya Allah sangat cepat menunaikan keinginan baginda Nabi SAW. Nabi nak je benda tu, Allah Ta'ala terus bagi. Ini cukup hebat lah, ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kena beruntung, sebab kita dapat benda ni sebab Nabi. Kita dapat benda ni sebab Nabi SAW. Jadi nikmat kita dapat kiblatkan Kaabah ni, nikmat ini sampai dihasad dengkikan oleh golongan Yahudi, kerana mereka tak diberikan peluang menghadap Kaabah. Mereka menghadap Masjidil Aqsa. Kita dapat menghadap Kaabah. Sebab apa? Sebab berkat Nabi SAW juga kita dapat peluang itu. Baik. Dan kelebihan ketiga yang diberikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, perkara ketiga yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sehingga golongan Yahudi menjadi dengki dengan kita. Apa dia? Ucapan amin. Masya Allah. Jadi ucapan amin kita dalam sembahyang tu, itu satu nikmat yang didengkikan oleh golongan Yahudi. Okey, tuan-tuan, kita faham tak apa maksud golongan Yahudi mereka dengki dengan tiga nikmat ni? Sebenarnya nak jelaskan betapa tiga benda ni benda yang begitu bernilai, berharga, yang diberikan kepada kita sampai orang lain dengki dengan kita. Kalau orang lain dengki dengan kita disebabkan kita dapat satu benda, agak-agak benda ni bernilai ke tak bernilai? Jadi bila Yahudi ni berdengki dengan kita sebab amin dalam sembahyang, umat Islam akan mengucapkan amin dalam sembahyang. Bila imam membaca surah Al-Fatihah, imam baca waladhdallin, amin, suara gema amin ini adalah satu benda yang didengki oleh orang lain. Maka menunjukkan ini benda yang sangat bernilai tinggi, sangat hebat. Sebab itu orang Yahudi berdengki. Kalau benda tak ada nilai, tuan-tuan, buat apa Yahudi itu nak berdengki pula? Apa dia kelebihan amin ni? Itulah dia kita tengah cerita sekarang ni. Banyak kelebihan-kelebihan pada amin ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan kelebihan-kelebihan ucapan amin. Kita ni kalau tak mengaji, kalau tak belajar, kita takkan tahu. Alah, amin. Alah, setiap hari dia pergi masjid, amin yo. Tak ada apa-apa pun. Alah,
benda itu jadi benda biasa kat kita, tak ada nilai pula. Sebab apa? Sebab bila ilmu tak ada. Tapi bila ada ilmu kan, baru kita tahu ya, Allahu Akbar, yang dan duk baca amin setiap hari tu kan, besar ganjaran ni, besar kedudukan ni, sampai ke peringkat benda ini menjadi dengki daripada golongan Yahudi. Inilah kepentingan ilmu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Inilah kepentingan ilmu. Kenapa golongan Yahudi ni dia dengki dengan amin? Wish, kan? Ini perkara kita akan kupas pada minggu hadapan, insya-Allah taala. Saya tengok ada banyak lagi hadis ni, ada 4-5 hadis lagi berkenaan dengan kelebihan membaca amin ni. Kita akan kupaskan hadis-hadis tersebut insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi mungkin kita cukuplah ya hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa? Kalau nak tanya, ada apa-apa soalan ke? Kalau nak tanya, silakan. Boleh kita bincang-bincang apa yang patut. Ada ke soalan apa-apa? Kalau tak ada, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita mudah-mudahan ada rezeki berjumpa lagi pada minggu hadapan. Tak ada soalan Ada. Ada soalan. Tuan, silakan. Tuan Azumi, silakan. Apa soalan Ada tu maksudnya apa? Ada soalan ke? Ada apa ni? Kalau ada soalan, kita tunggu jap. Ada soalan ke tu, Tuan Azumi? Okey, soalan dia, ketika ambil wuduk, betul kau kita sunat juga basuh tengkuk? Tak sunat ya tuan-tuan. Tidak sunat membasuh tengkuk ketika mengambil wuduk. Tak sunat. Ya, yang sunat adalah seperti yang tertera di dalam kitab-kitab fiqah. Sunatnya maksud dia ialah pergelangan tangan, berkumur-kumur, air dalam hidung. Lepas tu ni, telinga hukum dia sunat. Sunat kepala kita sapu semua. Sunat sapu semua. Yang wajib sapu sikit ya, yang sunat sapu semua. Yang sapu tengkuk sebenarnya tak ada, tidak disunatkan begitu. Kalaupun ada hadis itu tak kuat untuk kita jadikan dalil bahawa sunat sapu tengkuk. So sapu tengkuk ni tak sunat hukum dia di dalam wuduk, tak sunat. Siapa nak sapu terpulang lah. Siapa nak sapu, sapulah. Mungkin dia sapu tu mungkin sebab berpeluh. Mungkin dia sapu untuk benda lain, tak apalah. Tapi tak sunat lah, tak ada dapat pahala apa pun. Jangan sapu kerana ingat benda tu sunat, tu je. Kalau setakat nak sapu sebab ada peluh ke apa ke, tak ada masalah. Cuma jangan sapu sebab ingat benda tu sunat. Dia tak sunat hukum dia, tak termasuk dalam sunat-sunat wuduk. Okey tuan-tuan ya, terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada ya. Kalau ada tu simpanlah ya untuk minggu depan insyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur kita untuk kita bertemu minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca tadi kita dapat amalkan. Mudah-mudahan berkat hadis-hadis Nabi SAW terlimpahlah jutaan keberkatan dan rahmat dalam hidup kita insya-Allah. Terima kasih kepada semua sekali lagi kerana sudi menemani saya. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih semua ya. Terima kasih. Afwan, Bang Rizal, Bang Arif, afwan. Assalamualaikum.